Selamat sejahtera semua. Saya Minotini Dewi Moniandi daripada Master of Correctional Science UM Malaysia. Hari ini saya nak bertanggung tentang kajian tingkah laku pesalah Akta Pencegahan Jenayah yang dipanggil sebagai POCA berdasarkan teori realiti. Pengenalan. Akta Pencegahan Jenayah 2014 adalah sebuah akta yang digubal bagi menangani kegiatan jenayah di Malaysia. Akta ini digubal bertujuan untuk mengawal jenayah, anggota kongsi gelap, individu yang mengancam keselamatan negara. Melalui Akta Seksyen 15(4) dalam Akta Pencegahan Jenayah, pesalah akan dikenakan hukuman penjara minimum 2 tahun dan maksimum 10 tahun jika sabit kesalahan. Pesalah yang dikenakan hukuman di bawah Akta Seksyen ini perlu di bawah pengawasan pegawai polis dan tidak boleh mengabaikan kerajaan. Dalam kajian ini, pengaji mengaji tentang tingkah laku pesalah yang luar daerah dan mendapat sertatan di bawah POCA berdasarkan teori realiti. Seterusnya, saya nak bincangkan tentang apa yang mendorong pengaji memilih tajuk ini. Di Malaysia, bilangan jenayah semakin tinggi. Pernyataan ini disokong oleh Rahim dan rakan-rakan pada tahun 2016. Sebab-sebab pesalah melakukan jenayah dikaji oleh banyak pengaji di Malaysia, sebagai contohnya kajian Ismail 2008 dan juga kajian Nur dan rakan-rakan 2019. Kebanyakan pengaji fokuskan kepada penjenayah secara umum dan mereka kurang fokuskan kepada pesalah POCA. Ini mendorong pengaji memilih kajian tentang pesalah POCA. Sebagai pengaji, cadangan untuk menambahbaikan turut disertakan dalam kajian. Smart Police Station di Dubai menarik perhatian pengaji untuk membuat cadangan bahawa menubuhkan Smart Police Station di Malaysia. Ini adalah kerangka kajian, teori realiti sebagai pemboleh ubah bebas, tingkah laku pesalah sebagai pemboleh ubah bersandar. Kerangka konsep. Pengaji menggunakan teori realiti dalam kajian ini. Responden mempunyai kekurangan dalam love and belonging dan juga mempunyai kekurangan dalam survival. Pengaji menggunakan sistem WDEP sebagai intervensi dalam kajian ini. Melalui sistem WDEP, responden dapat mencapai matlamatnya. Seterusnya, sorotan kajian. Di sini saya sertakan 2 contoh kajian. Yang first adalah kajian yang dijalankan oleh Cik Audah Hassan pada tahun 2008 yang menjelaskan tentang hukuman berdasarkan POCA. Tujuan kajian ini adalah untuk mengaji tentang electronic monitoring device yang digunakan dalam hukuman di bawah POCA. Kajian ini adalah kajian berbentuk kualitatif dan pengaji mengumpulkan data melalui teks penenangan, jurnal undang-undang dan juga menjalankan semi-structured interview. Responden kajian ini adalah seramai 3 orang pegawai polis daripada Bukit Aman, Malaysia. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penggunaan electronic monitoring device kepada pesalah POCA dapat mengawal jenayah dan juga mengelakkan pesalah daripada melakukan jenayah. Yang kedua adalah kajian tentang penglibatan ekstremisme dalam kalangan masyarakat kelas bawaan di Malaysia. Kajian ini dijalankan oleh Abdul Nazim dan rakan-rakan pada tahun 2019. Kajian ini berbentuk kualitatif. Data dikutip adalah melalui tembual terhadap bekas tahanan SOSMA POCA yang terlibat dengan kegiatan ekstremisme serta pakar radikalisasi. Hasil kajian mendapati bahawa faktor penglibatan kelas bawaan dalam kegiatan ekstremisme adalah bersifat multivariabel. Terdapat banyak faktor antaranya rasa terancam, kecelaruan ilmu, kesempitan hidup dan lain-lain. Seterusnya, research gap. Secara umumnya, pengaji kurang fokuskan kepada pesalah POCA di Malaysia. Teori kaunseling juga kurang diaplikasikan kepada pesalah jenayah dalam kajian Malaysia. Kebanyakan kajian dikaitkan dengan teori kriminologi, sebagai contohnya kajian yang dijalankan oleh Zivik dan rakan-rakan pada tahun 2015. Oleh itu, dalam kajian ini, pengaji memfokuskan kepada pesalah POCA di Malaysia dan menggunakan teori kaunseling dengan pesalah. Pengaji memilih Balai Polis Gurun Kedah sebagai tempat kajian, memfokuskan pesalah mendapat hukuman sekatan dan buang daerah. Seterusnya, penyataan masalah. Malaysia juga menjadi salah satu negara yang biasa terbabi dengan jenayah.
Pesalah akan mendapat hukuman berdasarkan beberapa akta di Malaysia. Salah satunya adalah pesalah disabitkan hukuman di bawah Akta Seksyen 194 dalam Akta Pencegahan Jenayah. Akan mendapat hukuman buang daerah dan sekatan sekurang-kurang 2 tahun. Selain hukuman, pesalah perlu mendapatkan perkhidmatan kaunseling untuk menyedarkan diri sendiri dan juga memulihkan diri sendiri. Perkhidmatan kaunseling dapat membantu pesalah untuk memulihkan diri dan juga mengubah tingkah laku yang negatif. Pengaji memegang teori loyalty dalam kaunseling sebagai garis panduan dalam kajian ini dan membantu responden untuk membawa ke arah lebih positif. Skop kajian dan limitasi kajian. Skop kajian adalah berfokus kepada pesalah pokok di Balai Polis Gurun Kedah. Pengaji mengaji responden berdasarkan teori loyalty. Limitasi kajian atau batasan kajian, pengaji hanya berfokus kepada pesalah pokok dan tidak dapat digeneralisasikan kepada semua pesalah. Pengaji hanya memilih satu responden dan berfokus satu tempat sahaja. Sumbangan. Dalam kajian ini, pengaji mencadangkan untuk menubuhkan Smart Police Station di Malaysia. Smart Police Station adalah stesen polis yang boleh dilayan diri dan buka selama 24 jam setiap hari. Smart Police Station menawarkan 27 perkhidmatan pintar dalam talian dan juga dalam aplikasi. Melalui ini, masyarakat dapat membuat laporan polis dan juga dapat interaksi dengan pegawai dengan cepat. Masyarakat yang ingin membuat laporan tidak perlu menunggu lama dan juga mereka dapat mengjimatkan masa. Yang keduanya adalah pihak polis menggunakan teknologi yang tinggi dalam perkhidmatan seperti negara Dubai. Balai Polis Dubai merupakan institusi pertama yang menggunakan ujian DNA dalam siasatan jenayah. Institusi pertama menggunakan electronic fingerprinting. Institusi pertama yang menggunakan konsep clean desk policy. Institusi pertama yang menubuhkan jabatan secara eksklusif untuk asasi manusia. Institusi pertama yang menggunakan global positioning system GPS dan juga menggunakan teknologi yang tinggi dalam perkhidmatan. Pihak polis Malaysia perlu bertanding dengan negara Dubai untuk meningkatkan taraf perkhidmatan. Terdapat 4 objektif kajian. Yang first, meneroka responden dengan menggunakan teori loyalty. Yang kedua, membantu responden dalam membuat perancangan untuk mencapai matlamatnya dan memberi kesedaran tentang diri sendiri. Yang ketiga, membawa responden ke arah positif melalui sesi ini, meningkatkan keyakinan dan tanggungjawab responden. Persoalan kajian, adakah dapat membuat penerokaan tentang responden dengan menggunakan teori loyalty? Adakah responden dapat mencapai matlamat melalui sesi dan meningkatkan kesedaran tentang diri sendiri? Adakah responden dapat mengubah tingkah laku ke arah positif melalui sesi? Adakah responden meningkatkan keyakinan diri dan tanggungjawab diri melalui sesi ini? Metodologi kajian. Kajian ini menggunakan kaedah berbentuk kualitatif. Responden kajian ini adalah seorang lelaki yang mendapat perintah sekatan di Balai Polis Gurun Kedah, Malaysia. Responden dipilih secara tidak rawat daripada Balai Polis Gurun Kedah. Hasil kajian diperoleh daripada kaedah pemerhatian dan juga kaedah temu bual. Hasil kajian menunjukkan bahawa responden mempunyai kekurangan dalam survival dan juga love and belonging dalam choice theory dalam teori loyalty. Responden tidak dapat menyesuaikan diri di Gurun Kedah dan juga mengatakan bahawa dia rasa bersunyi dan tidak ada orang untuk meluahkan perasaannya. Responden juga sangat menginginkan kasih sayang daripada ahli keluarganya. Pada masa sekarang, responden tidak dapat meluahkan masa dengan ahli keluarganya dan rasa bersorangan. Ahli keluarga juga tidak dapat balik ke Gurun disebabkan tempat tinggalnya jauh dan mereka masih bekerja. Dalam kajian ini, pengaji menggunakan sistem WDP sebagai intervensi. Melalui sistem WDP, responden dapat menyedarkan tentang diri sendiri dan juga mengetahui kehendaknya. Responden juga memilih tingkah laku yang baik dan positif untuk mencapai kehendaknya. Responden mengambil langkah untuk sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Pengaji tidak dapat melihat kesan intervensi terhadap responden kerana
Pengaji tidak follow up responden selepas ini, tetapi responden mempunyai kesedaran tentang tingkah laku positif dan juga negatif. Responden juga percaya bahawa tingkah laku negatif akan membawa kesan buruk dan mengganggu kehidupannya. Implikasi kepada profesional, pengaji dapat mengaplikasikan teori dalam sesi dan ia memberi kesan yang baik kepada responden. Melalui sesi temu dapat meningkatkan pengetahuan tentang penjenayah dan dapat mengaplikasikan kemahiran dipelajari serta mendapat pengalaman yang baru. Sebagai pengaji, membantu responden untuk menjerat tentang diri sendiri dan meningkatkan tanggungjawab. Secara kesimpulannya, kajian ini dijalankan untuk mengumpul maklumat tentang pesalah pokok dan mengetahui tentang kehidupan seorang penjenayah. Pengaji dapat ilmu pengetahuan dan juga mendapat peluang untuk mengaplikasikan kemahiran yang dipelajari. Intervensi yang dijalankan juga memberi kesan yang baik kepada responden. Responden juga memperoleh banyak manfaat daripada sesi ini, iaitu mendapat kesedaran tentang diri sendiri dan juga merancang untuk masa akan datang serta menyedari kesalahan yang dibuat. Ini adalah antara rujukan-rujukan yang saya gunakan dalam kajian ini. Okey, itu saja daripada saya. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dekat saya. Sekian, terima kasih.